والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha sempurna. Selawat dan salam bagi junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, manusia paling baik, manusia paling dicintai oleh Tuhan. Kerana beliaulah kita mendapat nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada pagi ini saya ingin berkongsi tajuk iaitu mencari kebenaran di akhir zaman. Imam Mahdi, dia adalah seorang yang benar. Maknanya persoalan Imam Mahdi ini adalah persoalan berkaitan kebenaran. Dan tajuk pada pagi ini adalah mencari kebenaran di akhir zaman. Kebenaran itu perlu dicari, bukan ditunggu, kena cari tuan-tuan. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, di akhir zaman ini nak mencari kebenaran susah sekali. Kebenaran itu satu, datangnya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau satu tapi satu package, ada package dia. Walau satu dia global. Kita kebetulannya ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun. Kalau di zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu mudah dikenal pasti. Sebab waktu itu jemaah tak banyak. Hanya ada 2 jemaah. Sama ada jemaah Islam atau orang yang bukan Islam. Subhanallah. Orang nak Islam mudah. Tak nak Islam pun mudah. Na'udzubillah. Tapi hari ini jemaah Islam banyak atas nama Islam. Semuanya mendakwa kembali kepada Quran dan hadis. Semuanya mendakwa Islam. Masing-masing mengaku bawa kebenaran. Jadi susah bagi kita nak pilih yang mana satu jemaah yang bawa kebenaran, sedangkan kebenaran tu satu. Tapi nak cari yang satu tu susah. Susah rupanya. Jadi yang satu itu ada package dan global sifatnya. Tapi hari ini jemaah banyak. Susah kita nak pilih mana satu yang bawa kebenaran. Yang susahlah. Yang senang-senanglah dimudahkan, insya-Allah. Mudah-mudahan pada pagi ini, insya-Allah, dengan keberkatan atau barakah Fatatami, keberkatan Imamul Mahdi, keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketiga-tiga tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang ada barakah, ada kebaikan yang banyak. Maka kita bersandarkan kepada keberkatan mereka sebagai sebab. Setengah orang tak faham, dia kata syirik pula. Kita dah tahu bahawa Fatah Tamimi tak ada kuasa. Tak pernah ada kuasa. Begitu Imam Mahdi, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Tak ada kuasa. Tapi mereka ini ada barakah yang banyak. Itu pun barakah tu Allah yang bagi dengan izinnya juga. Jadi bersandar kepada barakah sebagai sebab. Kena faham tu. Kalau tak diberi faham kan keliru lagi. Subhanallah. Dengan berkat Fatah Tamimi, berkat Imam Mahdi, berkat Rasulullah, kebenaran itu untuk pengetahuan tuan-tuan tak boleh dilihat satu sudut saja. Contohnya ibadah saja, akhlak saja, ekonomi saja. Tak boleh. Ia mesti dilihat dari semua sudut. Mesti Islam satu. Yang mana? Yang bersifat global, satu package. Tengok ibadahnya, tengok perpaduannya, tengok pemimpinnya. Ini kata global tadi. Yang kata kebenaran tadi. Tengok ilmunya, tengok sistem pendidikannya, sistem masyarakatnya. Ni jemaah kebenaran. Sebab jemaah kebenarannya, saya ulang balik, akhirnya di penghujung, ending tu last kali. Last kali, dia akan diberi kuasa. Jadi mesti ada role model, takkan 3 orang. Ibadahnya, akhlaknya, ekonominya. Subhanallah. Ibadahnya, perpaduannya, pemimpinnya, ilmunya, pendidikannya, masyarakat, sistem masyarakatnya, dan sebagainya. Baru kita buat keputusan. Ini jemaah yang benar. Yang ni pula tak benar. Walaupun dikaitkan dengan Islam. Dia kata dia Islam. Tetapi tidak global, tidak menyeluruh. Tak boleh lah. Itu bukan jemaah kebenaran lah.
Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa ar-Rasyidin mudah. Zaman kita ni zaman 2021, 2022 ke atas ni susah sikit. Sebab apa? Yang anti-Islam pun mengaku memperjuangkan Islam. Kita tak boleh lihat atas dasar satu individu. Kalau ada satu individu yang baik, bolehkah dia menyelesaikan masalah masyarakat, masalah global? Tak. Kita dah tinggal oleh Rasulullah SAW 1,500 tahun. Bukan tak ada yang baik, ada. Tapi individu. Sedang Islam datang, agama Islam datang untuk selesaikan masalah global. Bila baik individu, dia seorang je selamat di akhirat. Yang lain di dunia tak selamat di akhirat. Yang lain di dunia tak selamat, di akhirat pun tak selamat. Itu maksud saya. Jadi nak lihat kebenaran tak cukup satu kuliah. Paling tidak 10 kuliah. Jadi kalau kuliah saya ni, ibarat kuliah saya ni kena tengok 20 kuliah. Kena ikuti 20 kuliah. Itu pun belum tentu lagi faham, belum tentu lagi setuju. Sebab dia hidayah tuan-tuan. Saya ni, yang saya dakwa kata dalam kebenaran itu belum tentu lagi saya terus selamat. Belum tentu lagi saya istiqamah. Saya pun debak-debuk ni. Saya tak tahu ending saya macam mana. Sebab itu kita tak boleh sombong. Tak boleh berlagak. Tak boleh action. Jangan rasa kau hebat sangat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya satu. Walaupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman hebat, tapi pemimpinnya tetap satu. Ilmunya satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup zaman Nabi belum berpecah lagi. Sebab itu pengikut Rasulullah tidak dikatakan murid. Murid itu makna yang berkehendak. Rasulullah tak sebut murid. Pengikut Rasulullah disebut sebagai sahabat. Semua sahabat. Semua sahabat. Sekali jumpa Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, mati dalam Islam, itulah sahabat. Semua sahabat Rasulullah masuk ke syurga. Semuanya ahli syurga. Kata Nabi SAW apa dia? Sahabat-sahabat aku itu laksana bintang di langit. Mana satu kaum ikut, kamu akan dapat petunjuk. Jadi kita tak boleh komen lah sahabat ni. Mana kita ikut, mana pun, semuanya betul di belaka. Betapa hebatnya pengikut Rasulullah SAW ni. Mana satu yang ikut akan dapat petunjuk. Semua sahabat bertakwa, bersatu, berkasih sayang. Yang kedua, sahabat-sahabat aku diampunkan oleh Allah kerana bersahabat dengan aku. Artinya sahabat Rasulullah SAW bukan tak ada dosa, tapi kerana kasih sayang Allah pada Rasulullah SAW, sahabat-sahabat diampunkan oleh Allah. Tak ada seorang pun masuk neraka. Sahabat Rasulullah SAW 124,000 orang. Tak ada satu orang pun yang masuk ke neraka. Ambil perhatian. Selepas Rasulullah SAW masih dipimpin oleh satu. Siapa jadi khalifah? Dialah pemimpin. Pemimpin dalam sembahyang, dalam ibadah. Pemimpin dalam ekonomi. Pemimpin dalam masyarakat. Tak ada yang kata aku nak ikut Sayyidina Abu Bakar, tapi dari segi pemimpin aku ikut kepimpinan Sayyidina Umar. Tak ada. Semuanya maknanya selaras. Iman, ukhuwah, selaras. Dan selepas Rasulullah SAW dikatakan tabi'in. Murid kepada Rasulullah sahabat. Murid kepada sahabat tabi'in. Pengikut. Bukan orang yang melihat atau simpati, tapi ikut serta. Tabi'in ini disebut sebagai salafus salih. Tak disebut pula diampunkan dosa. Tapi mereka semua orang soleh-soleh. Jadi orang soleh, insya-Allah masuk syurga juga. Selepas itu murid tabi'in. Orang yang berguru dengan tabi'in. Tak juga disebut murid. Tak sebut murid. Namanya tabi'un tabi'in. Orang yang, apa dia tabi'in tu? Orang yang mengikut sahabat dan mengikut Rasulullah SAW. Rasulullah pun tak boleh lupa. Bukan ikut sahabatnya. Ikut juga Rasulullah SAW. Semua dari kalangan sahabat, tabi'in, para tabi'in disebut salafus soleh. Artinya sepanjang 300 tahun, semuanya soleh-soleh belaka, baik-baik belaka. Dan selama 300 tahun inilah Allah Subhanahu wa taala serahkan dunia kepada umat Islam. Umat Islam dapat menggambarkan Islam secara global, secara package. Jadi dah sampai nak penghujung ni, walau di zaman sehinggalah ke zaman sekarang ni, zaman yang rosak ni, kebenaran itu wujud, ada, cuma tak terserlah. Kena cari.
Di Malaysia tak kurang 10 jemaah Islam. Boleh jadi 20. Senang ke nak teropong? Siapa yang pernah cari? Kalau dah cari, dapat ke tak dapat? Tuhan maafkan kalau cari tak dapat. Lagi sekali, Tuhan maafkan kalau dah cari tapi tak dapat. Tapi kita tak pernah cari. Setiap zaman ada kebenaran dan wajib dicari. Ingat tuan-tuan ya, setiap zaman ada pemimpin kebenaran, ada jamaah kebenaran, ada sistem kebenaran, ada ilmu kebenaran. Kalau kita cari, insya-Allah dapat. Maka kalau dah dapat, wajib taat. Macam taat kepada apa? Macam taat kepada mak ayah. Lebih daripada itulah. Nak tahu ciri-ciri kebenaran ni, zaman moden ni, tahun 2021 ni, di Malaysia ni, apa dia ciri-ciri kebenaran? Pemimpinnya tengok. Ni semua kena global ni. Package, pemimpinnya, ilmunya, pengikutnya, jamaahnya, sistem, dia ada sistem. Sistem Tuhan tu nak buat. Ujian kepada jemaah, mestilah orang nak asyadun nasi balaan summal anbiya. Asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang paling teruk diuji lah Nabi-Nabi. Ada ujian. Ada bantuan Allah SWT. Ada berita-berita ghaib yang Allah izinkan. Ini kita tak faham. Berita ghaib seorang pun tak tahu. Ada ke seorang pun tak tahu. Kalau Allah nak bagi tahu, wattaqullah dalam Al-Quran kata. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam kamu bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan ajar kamu, beritahu kamu. Nabi Muhammad tak tahu berita gaib. Wali-wali pun tak tahu berita gaib. Imam Mahdi pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Kecuali kalau Allah nak bagi tahu. Habis siapa kita nak halang kuasa Allah? Siapa kita nak menghadkan kuasa Allah, nak menghalang-halang kuasa dia? Jadi dia nak bagi tahu, sebab itu ada orang dapat tahu akan datang begitu begini. Inilah fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ada bantuan gaib, mimpi, yakaza, ilham, kasyaf. Ada karamah, ini tak percaya. Haru betul. Dia nak hadkan siapa? Allah ni siapa? Yang maha sempurna. Allahu Akbar. Sekali lagi sebut. Berita gaib ni orang tak tahu. Siapa pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Tapi bila Allah nak bagi tahu, kun fayakun, dia boleh bagi tahu. Betul tak? Siapa tak boleh bagi tahu? Kuasa dia, hak dia. Sifat harus bagi dia. Menjadikan satu yang mungkinat. Dia nak bagi tahu, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Apa hukumnya? Harus. Wajib ke tak wajib? Dah tu, kekal kalau benda tu harus. Habis cerita. Dan yang terakhir sekali, nak tutup dah. Kalau seseorang itu bawa kebenaran mutlak, yang bertaraf mujadid, nak bagi tahu dia tanda 100 kali tanda. Dia bawa kebenaran, dia mesti dimonitor, dikawal, dikontrol, dijaga, di backup oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dipandu. Inilah kuasa Allah. Tapi malangnya kita tak percaya, nak buat macam mana? Jadi dalam konteks Malaysia ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kuasa pada jamaah yang global, pada pemimpin yang bukan orang politik, yang bertakwa, yang akan majukan, selesaikan hutang, jadi rahmat kepada penduduk Malaysia ini. Kita aman, damai, maju, tak nak. Diberi kita keimanan, keselamatan dunia dan akhirat. Siapa dia yang mendapat ciri-ciri tersebut? Itu yang disebut fayas dalam hadis Nabi SAW. Saya ringkaskan. Qala Nabi SAW, fayas'aluna al-haq fala yu'tawna fayuqatiluna fayunsarun fayu'tawna masalu fala yakbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli al-bait ila akhir hadis atau kama qala. Jadi ada 7 tahap perjuangan putra Bani Tamim, Fatah Tamim. Wa yas'aluna al-haq fala yu'tawna fayuqatiluna fayunsarun fayu'tawna masalu fala yakbalunahu hatta yadfa'uha ila rajul minal. Ini 7. 7 ni. Putra Bani Tamim, Fatah Tamim dah lalui. Ini yang kata bila nak faham hadis tu, kena rujuklah kepada ulama yang faham, yang reti. Bukan kita rujuk kepada hadis Nabi. Ni hadis, mesti rujuk pada hadis betul. Sumber asli hadis betul. Nak faham tu ulama juga. Ulama mana? Bukan ular mak, bukan ular dalam semak, bukan ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi.
Kata Nabi SAW, an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'ti 'ala nas zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud, rawahul Baihaqi. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir tiba suatu zaman di mana tiada tinggal dari Islam itu kecuali hanya nama sahaja, dan tiada tinggal dari Quran itu kecuali hanya tulisan sahaja. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah, dan ulama mereka wa ulama'uhum sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah kolong langit. Dari mereka lah keluarnya fitnah, dan kepada mereka fitnah itu dikembalikan, rawahul Baihaqi. Contohnya macam mana ulama ni? Orang tak sesat, dia kata sesat. Orang yang sesat, dia tak kata sesat. Orang yang, subhanallah, orang yang benar dikata sesat. Orang yang sesat dikatakan benar. Atau orang yang sesat tak dikatakan sesat. Lepas tu rakyat percaya cakap puak-puak ni. Tak bahaya ke tuan-tuan? Tak bahaya ke? Bahayalah sangat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.